Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillahi alladhi bin'amatihi tatimmu as-salihat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan insya-Allah kita akan menyambung lagi perbahasan kita daripada isu-isu ataupun perkara-perkara utama berkaitan dengan agama Hindu ni. Yang terakhir kita bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Hindu ataupun ayat ramalan kedatangan Nabi Muhammad dalam kitab Hindu. Okey. Dalam agama Hindu ni ada beberapa perkara yang menarik. Ini salah satunya lah, iaitu adanya personality yang dia punya cerita lebih kurang dengan Nabi Muhammad yang ada dalam kitab-kitab Hindu ataupun dalam manuskrip kepunyaan orang-orang yang beragama Hindu ni, dalam agama Hindu. Okay. Selain pada tu, antara yang akan kita bahas dalam bab ni lah, dalam bab agama Hindu ni, ialah tentang konsep ataupun kepercayaan terhadap satu binaan, yang mana binaan tu ialah seperti Kaabah. Itu disebut dalam kitab Veda dan lain-lain. Okay. Cuma ianya bertitik tolak daripada ayat dalam surah As-Saff. Kita dah sebut sebelum ni, Allah Ta'ala kata dalam surah Saff, Allah Ta'ala kata, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima bayna yadayya minat tawrah wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ni antara kata-kata Nabi Isa alaihi salam bila mana Nabi Isa berdakwah kepada Bani Israel. Nabi Isa sebut bahawasanya akan datang kepada kamu semua ni satu orang rasul, yang mana rasul ni musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wal injil. Ianya akan membenarkan apa yang ada dalam kitab Taurat ataupun membenarkan apa yang ada dalam kitab Injil, mubashiran, dan ianya juga akan memberi berita gembira, yang mana rasul ini ataupun orang ni bernama Ahmad. Riwayat sebut, riwayat Quran, mana Quran sebut macam tu. Dan Allah Ta'ala kata falamma ja'ahum bil bayyinat, bila mana Muhammad itu datang membawa kepada kita semua ni, kepada semua manusia ni, al bayyinat, tanda-tanda kebenaran, qalu hadza sihrun mubin, maka mereka akan menuduh Nabi Muhammad itu melakukan sihir yang nyata. Okay. Tuduhan yang samalah yang dikenakan kepada mana-mana nabi dan rasul atas muka dunia ni pun, bila mana penentangnya tidak mampu lagi membawakan hujah yang baik, bila mana jelas batilnya penentang tu ataupun apa yang dibawa oleh penentang tu dan benarnya apa yang dibawa oleh rasul, akhirnya tuduhan yang akan berlaku ialah tuduhan yang bersifat peribadi ataupun tuduhan yang bersifat ingin menjatuhkan personaliti seorang tu, sehinggalah diletakkan gelaran sahir, iaitu tukang sihir. Okay. Sebab apa? Sebab nabi dan rasul ni mereka ada benda-benda yang pelik yang Allah Ta'ala beri pada mereka yang disebut sebagai mukjizat. Jadi itu benda antara part ataupun bahagian yang boleh orang-orang yang menentang Nabi dan Rasul ni, mereka kata
Nabi dan Rasul ini ialah pembawa ajaran ataupun penyebar kepada ilmu sihir. Okay. Jadi itu yang disebut dalam Quran. Maknanya ayat ni menjadi maklumat umum dalam sebahagian besar kitab-kitab agama mana-mana pun yang ada atas dunia ni. Dia akan bercerita tentang satu orang ataupun satu personality yang akan ditunggu. Cuma fokus kita ni ialah berkait dengan agama Hindu. Kita punya nak bercakap tentang bab ataupun tentang apa yang ada dalam kitab agama Hindu tentang orang yang dia punya cerita lebih kurang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Cuma mereka tak namakan, tak sebutkanlah Nabi Muhammad itu sebagai Muhammad lah. Dia ada nama-nama dia. Okey. Dan benda ni pun diakui oleh pengkaji daripada agama Hindu sendiri. Memang ada penulis-penulis daripada kalangan Islam, antaranya Dr. Zakir Naik, dia tulis tentang Muhammad dalam manuskrip Hindu. Okay. Tapi yang dah kita sebut minggu lepas, ada satu orang doktor yang terkenal, yang hebat, Dr. Prakash Udayaya ni, dia antara pengkaji, masih hidup lagi. Dan dia ni memang Hindu yang totok lah, Hindu yang beramal dengan agama Hindu dan maklumat dia tu. Okay. Dia pun menulis satu buku tentang personality Muhammad dalam manuskrip Hindu. Okay. Jadi sambungan kita nak cerita tentang dalam kitab-kitab Hindu ni. Pertama yang minggu lepas kita dah cerita, akan datang orang sekian dengan nama-nama sekian. Okay. Dia beri macam-macam nama lah. Nama Kalki, Avatar dan macam-macam tu lah. Okay. Hari ni kita nak sambung sikit. Ada satu petikan daripada kitab Veda ataupun kitab suci agama mereka. Saya baca terjemahan dia. Okay. Dia kata sini, dalam rumah Vishnu Yash sudah membawa maksud di dalam rumah pengikut Vishnu, iaitu hamba Tuhan. Sedangkan ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah yang bermaksud hamba Allah. Orang Islam menyebut Allah sebagai Tuhan, sedangkan orang Hindu menyebut Vishnu sebagai Tuhan. Maka dalam rumah Vishnu Yash adalah membawa maksud dalam rumah Abdullah, iaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lelaki ini dilahirkan di satu bandar yang bernama Shambal. Okay. Kita revision balik yang minggu lepas. Satu orang dalam agama Hindu ni yang dikatakan orang yang benar tapi dituduh dengan macam-macam tuduhan, dinamakan dalam agama Hindu Kalki Avatar. Jangan tertukar dengan cerita Avatar tu. Okay. Avatar kartun tu tak kena-mengena. Okay. Cuma nama dia Kalki Avatar dan nama ayah dia Vishnu Yash. Vishnu Yash, Vishnu Tuhan, Yash hamba. Ayah Nabi nama Abdullah. Okay. Kemudian isteri kepada Vishnu Yash ni namanya ialah Sumati. Sumati ni maksudnya yang amanah, yang jujur. Nama mak Nabi ni Aminah. Dia punya, orang kata apa, maklumat tu lebih kurang sama. Dan Avatar yang terakhir ni dilahirkan di Shambal. Shambal ni ialah satu tempat yang berada di lembah, di wadi. Mekah tu sendiri berada di lembah. Okay. Kita tengok apa yang disebut sini. Dalam bahasa Sanskrit, Sumati bermaksud yang bertimbang rasa lagi baik. Sedangkan ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah. Jikalau diterjemahkan daripada bahasa Arab, akan membawa bermaksud yang baik hati. Adapun Shambal yang dikenali sebagai tempat lahir Kalki Avatar ini memiliki beberapa maksud. Yang pertama, tempat yang dapat mendatangkan keamanan dan kedamaian. Yang kedua, sesuatu yang menarik perhatian supaya orang datang. Yang ketiga, tempat berhampiran dengan air. Lebih kurang dengan apa yang ada di Makkah Al-Mukarramah ini. 3 benda tu. Shambal ni ada 3 benda. Pertama, tempat yang membawa keamanan. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut antara doa Nabi Ibrahim terhadap bumi Mekah ni, wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Ketika mana Ibrahim berkata, wahai Tuhan, jadikanlah negeri Mekah ni negeri yang aman. Doa ni dia baca bila? Kita boleh cek dalam surah Baqarah. Doa ni dibaca ketika mana nak buat Kaabah. Allah Ta'ala sebut wa idh yarfa'u Ibrahim, ketika mana Ibrahim mengangkat binaan untuk buat Kaabah. Wal Ismail, bersama dengan anaknya Ismail.
Okay, jadi waktu tu Nabi Ibrahim doa supaya negeri Mekah ni, yang mana Mekah ni dalam Quran sebut waktu tu wadin ghairi dhi zar'in, satu lembah yang tidak ada apa-apa tanaman pun. Okay. Ibrahim doa supaya diberikan keamanan pada negeri tu. Warzuq ahlahu minas thamarat, dan jadikanlah ataupun berikanlah orang yang duduk di negeri ini daripada tumbuhan-tumbuhan. Man amana billahi wal yaumil akhir, terutamanya orang yang beriman terhadap hari kiamat dan juga beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Okay. Itu antara doa Nabi Ibrahim. Dan hakikatnya memang negeri Mekah ni, pertama dia tanah haram, yang kedua negeri yang aman, hadzal baladil amin. Quran banyak sebut tentang benda tu. Kemudian seterusnya dia antara tempat yang orang akan pergi. Nabi Ibrahim pun pernah berdoa kepada negeri Mekah ni. Antaranya ij'alhu tahwi, jadikanlah manusia ni cenderung nak pergi ke sana. Negeri Mekah ni kalau kita tengok bukanlah negeri yang cantik. Nak banding dengan kita Asia Tenggara ni lagi subur tempat kita. Sebab tu kalau kita tengok di Padang Arafah. Padang Arafah tempat orang kumpul bila mana orang buat haji, Padang Arafah tu. Di kawasan Padang Arafah ni dia lapang. Okay. Cuma dia adalah pokok-pokok. Okay. Kalau kita baca sejarah, pokok-pokok tu bukan pokok yang hidup daripada dulu. Pokok yang ada di Padang Arafah ni ialah pokok yang dihadiahkan oleh siapa? Dihadiahkan oleh Presiden Indonesia, nama dia Soekarno. Sebab tu pokok tu dia namakan dengan nama Syajarah Soekarno, nama dia. Kita jangan ingat pokok tu dia tumbuh situ. Nak sebut apa? Nak sebut kata negeri Mekah ni dia negeri yang tandus. Dibawa daripada Indonesia dengan flight apa semua, sampai di Arafah tu tanam situ. Dan orang Arab sebutlah tentang negeri kita ni. Negeri kita ni negeri yang subur, negeri yang mudah tumbuh apa-apa tumbuhan. Okay. Dia kata di negeri kami ataupun di Mekah ni, khususnya lah di Hijaz ni, kalau tanam pokok, kita punya kebarangkalian pokok tu akan hidup. Masih belum jelas lagi. Hatta kalau pokok tu disiram dengan air zam-zam pun belum tentu lagi hidup. Sebab sifat tanah di situ. Okay. Tapi Syajarah Soekarno tu hiduplah di sana. Tapi dia taklah, orang kata apa, banyak sangat. Kita pun tak perasan sebab dia punya kawasan tu pun Padang Arafah. Dia ialah padang yang luas. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya Quran cerita tentang lembah itu ialah lembah yang tidak subur. Okay. Tapi lepas pada doa Nabi Ibrahim tu adalah sebahagian tanaman tu ada. Okay. Cuma nak sebut pada kita dalam agama Hindu, dia kata utusan terakhir ni yang dia namakan dengan macam-macam nama. Salah satu namanya ialah Kalki, Avatar, Narasangsa, banyaklah kita dah sebut minggu lepas. Okay. Dia ni dilahirkan di Syambal. Syambal ni dia tak sebut secara geografinya. Syambal ni negara mana, tak sebut. Okay. Cuma dia kata tempat tu tempat yang aman, damai. Yang kedua, tempat tu ramai orang pergi dan ada satu sumber air. Sumber air tu hari ni jelasnya ialah air zam-zam tu lah. Okay. Sebab tu kalau kita tengok dalam cerita keluarnya sumber air di Mekah ni, kalau kita baca sejarah tentang Zam-Zam, ada para ulama cerita ataupun buat kitab tentang Zam-Zam ni. Okay. Sejarah tentang Zam-Zam ni kalau tengok, pertama bermula keluarnya di zaman Nabi Ibrahim ataupun Nabi Ismail lah. Dia letak anak di situ. Ketika mana dia tinggalkan anak dan isterinya, maka Hajar pada waktu itu cari air dan akhirnya keluarlah air itu. Air itu keluar dengan sebab dibuka oleh Jibril alaihissalam. Bila mana Ismail tu menangis, jadi Jibril yang buka benda tu. Okay. Jadi bila mana air Zam-Zam tu mulai keluar, orang-orang yang kabilah yang berpindah randah ni, dia tengok ada sumber air, dia nak minta duduk di situ sekali dengan Hajar. Maka bergaullah Hajar sekali dengan anak di Ismail dengan kabilah Jurhum ni. Itu riwayat sejarah. Okay. Bila mana Jurhum mulai kuat, Nabi Ismail pun berkahwin dengan kabilah Jurhum apa-apa semua. Sebab tu kalau tengok Nabi Ibrahim, bila mana dia ni berkahwin dengan Hajar dan dia dapat anak Ibrahim, Allah Ta'ala perintah suruh letakkan Hajar dan Ibrahim ni di Mekah. Dan dalam riwayat Quran, dalam Quran cerita, hanya 4 kali selepas pada ditinggalkan Ismail dan juga Hajar di Mekah tu, 4 kali saja Nabi Ibrahim pergi jumpa. Lepas pada tu Nabi Ibrahim meninggal. Okay.
Kali pertama, kali itulah yang mula-mula tu letak. Okay. Kali kedua, ketika mana Nabi Ismail alaihissalam diperintahkan, Allah Ta'ala perintahkan untuk disembelih Nabi Ismail tu. Kali kedua. Okay. Kali ketiga datang nak buat Kaabah. Kali keempat datang tengok Nabi Ibrahim, tengok anak dia Ismail ni kahwin dengan siapa. Sebab tu kalau tengok dalam riwayat, Nabi Ismail ni dia kahwin dengan 2 kali kisah perkahwinannya. Kali pertama dia kahwin, Nabi Ibrahim mari ziarah dia, Ismail tak ada di rumah. Cuma Nabi Ibrahim tengok, ini isteri Ismail. Nabi Ibrahim pun tanya, isteri Ismail ni menantu dia tak kenal, itu ialah ayah mertua dia. Jadi ayah mertua dia tanya, macam mana kahwin dengan Ismail? Okay. Dia kata susah kahwin dengan Ismail ni, tak banyak duit. Disebut lagu tu direct. Okay. Maka Ibrahim dengar lagu tu, Ibrahim kata, nanti kalau suami kamu balik, pesan kepada dia, aku ni namanya Ibrahim. Dan pesanan aku kepada Ismail ni, lepas pada ni tolong tukar pintu rumah. Jangan guna pintu rumah ni. Bahasa kiasan. Maknanya ceraikan bini tu. Ghayyarat atabata darihi. Tolong tukar pintu rumah. Okey. Bila mana Ismail balik, Ismail dengar daripada isteri dia ni datang satu orang lelaki yang dia tak kenal, lepas tu dia tinggalkan pada kamu satu pesan. Lepas tu kali yang seterusnya Nabi Ibrahim datang, tengok Ismail ni kahwin dengan orang lain, yang tu dia tinggal. Okay. Kahwin dengan yang baru ni, bila mana kahwin dengan yang baru, Nabi Ismail tak ada kat rumah macam yang pertama tadi, pertemuan yang pertama tadi. Lepas pada tu Nabi Ibrahim tanya, macam mana, tanya menantu dia, macam mana kahwin dengan Ismail ni? Maka jawab isteri yang baru, yang nombor 2 ni, perkahwinan kedua ni, dia kata kahwin dengan Ismail ni senang. Ibrahim tanya, senang kamu boleh makan apa? Boleh minum air dan makan daging. Bukan banyak sangat option makanan yang dia ada pun, cuma dia kata senang, boleh makan tu kira senang. Lepas tu kata Nabi Ibrahim, lepas ni kalau Ismail balik, pesan pada Ismail kekalkan pintu tu, jangan tukar. Mana itu isteri yang baik ya. Okay. Lepas pada tu tak ada lah pertemuan dengan Nabi, 2 orang ni, ayah dan anak ni. Okay. Dan membesarlah Nabi Ismail dan berkahwin, ada anak sekian-sekian, daripada anak terkeluar kabilah sekian-sekian. Maka pada waktu tu anak-anak Nabi Ismail yang ramai ni, dia salah seorangnya ada yang pegang tugas sebagai jaga sumber air Zam-Zam tu. Okay. Ni saya nak cerita tentang air Zam-Zam. Okay. Bila mana sumber air Zam-Zam tu dijaga, maknanya kabilah mereka makin kuat, sehinggalah berlaku perbalahan, berlaku peperangan, dan akhirnya Allah Ta'ala mengangkat nikmat, punca air Zam-Zam tu dia blok, dia ditutup. Maknanya ada fasa air Zam-Zam ni, kita jangan ingat daripada zaman Nabi Ibrahim sampai ke sekarang dia tak pernah berhenti. Dia pernah berhenti dalam tempoh berapa tahun? Hampir 300 ke 400 tahun. Sehingga zahirnya Abdul Muttalib, toki Nabi, tok orang Nabi ni, bila mana Abdul Muttalib ni dia pegang jawatan sebagai orang paling besar di Mekah, orang tak datang sangat ke Mekah pada waktu tu. Orang tak berapa datang sangat ke Mekah. Okay. Sebab apa? Sebab tak ada sumber air. Tak ada sumber air. Sehinggalah Allah Ta'ala ilhamkan dalam mimpi Abdul Muttalib ni, mimpi yang berulang kali. Mimpi tu, dia berdiri di satu tempat dekat dengan Kaabah. Di situ ada satu kumpulan burung. Lepas tu di situ ada satu sarang semut yang ada situ. Lepas tu keluar air. Lepas tu ada satu suara. Satu suara ni sebut pada dia, ihfir, kamu galilah sekian-sekian. Dia ada nama-nama air Zam-Zam. Cuma 3 malam berturut tu, suara tu kata, cari air situ. Ihfir al-barrah. Al-barrah ni lah air yang banyak kebaikan. Dia macam tak berapa cam. Apa dia al-barrah? Sehingga malam ketiga, suara dan mimpi yang sama, cuma suara tu kata, ihfir Zam-Zam, gali Zam-Zam. Dia baru teringat, dia pernah dengar cerita orang-orang tua duk cerita Mekah dulu pernah ada air nama Zam-Zam. Bangun pagi, dia pun pergi dengan anak dia yang sulung. Masa tu tak ada lagi Abdullah pun tak ada, Abu Talib pun tak lahir lagi. Sebab Abdul Muttalib ni dia ada 10 orang anak. Okay. Anak ni yang sulung. Okay. Dia pun minta anak yang sulung, teman dia, untuk pergi dekat dengan Kaabah. Sampai situ, dia tengok
ada satu, orang kata apa, ada satu kumpulan burung. Okay. Dan di situ merupakan tempat dekat dengan kawasan tu ialah tempat orang kata apa, orang-orang yang sembelih binatang pada berhala ni, dia tinggalkan perut binatang tu situ. Dia letak situ. Maknanya kita boleh bayang kawasan Kaabah pada waktu tu dia macam kotor dan hanyir kawasan tu. Macam kawasan orang-orang Hindu ni. Okay. Macam kuil apa semua, bau yang mengganggu. Okay. Dan di situ ada sarang. Bila mana dia pergi berdiri situ, dia rasa kaki dia digigit oleh semut. Okay. Maka dia pun duk ingat mimpi tu, ini koordinat air Zam-Zam. Dia gali, masuk kali ketiga. Mula-mula dia bawa cangkul tu, orang duk tuduh dia, Abdul Muttalib ni tak ada kerja, macam gila kot. Tiba-tiba bawa cangkul. Tahu dah sini memang tak ada air, tak payah nak usaha sangat. Okay. Dia cangkul kali ketiga, keluar air. Bila mana keluar air, ada satu orang kata pada Abdul Muttalib, wahai Abdul Muttalib, sesungguhnya air itu kita akan kongsi bersama. Tadi duk tuduh kawan tu gila. Tiba-tiba keluar air ni, dia kata kita kongsi bersama. Abdul Muttalib kata tak. Aku yang mimpi, kamu nak kongsi dengan kamu pula. Tak boleh. Cuma nak beritahu itu fasa. Bila mana digali tu, keluarlah sebahagian daripada emas daripada kabilah Jurhum yang lama. Okay. Bermula daripada fasa itulah air Zam-Zam tak putus sampai sekarang ni. Cuma nak beritahu pada kita, dia ada fasa-fasa putusnya air Zam-Zam. Okay. Cuma nak beritahunya, itulah tempat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagi orang agama Hindu, dia tak katalah tu Mekah. Dia tak kata Mekah. Dia kata itu tempat yang tak diketahui lah. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya poin dia ialah sama. Kita tengok apa yang dia sebut sini. Lokasi yang dimaksudkan itu selari dengan Makkah, iaitu tempat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makkah yang terkenal dengan nama Darul Aman, iaitu tempat yang aman dan damai. Manakala di Makkah juga ada sesuatu yang menarik perhatian orang supaya pergi ke sana, iaitu Kaabah. Jadi ini andaian-andaian. Okay. Tapi andaian ni sebab apa nak cerita sangat sini malam ni? Andaian ni dia bukan mari daripada orang Islam. Ni bukan Zakir Naik yang cerita. Ini yang cerita ni kita pernah sebut minggu lepas nama tu, Prakash Udayaya. Tak wajib hafal pun. Cuma nak tahu dia tu Hindu ke. Nak bagi tahu yang bercakap ni Hindu, yang bercakap ni ialah Hindu yang mengkaji. Yang bercakap ni bukan orang Islam. Yang duduk buat padanan, okey, ni lebih kurang dengan apa yang orang Islam ada. Ianya ialah daripada kalangan Hindu. Nak sebut pada kita, Allah Ta'ala beri pada mereka ni jelas, nampak. Dia nampak. Tapi dia tak ikut. Prakash Udayaya ni kekal sebagai Hindu sebagai ni. Sebab tu kalau kita tengok cerita orang yang bukan Islam tapi kenal kebenaran ni banyak. Kalau kita tengok riwayat zaman Nabi hidup dulu, antara orang yang betul-betul jelas kenal kebenaran ni siapa? Hercules. Hercules kenal kebenaran. Dia memang kenal kebenaran. Bila mana dia berdialog dengan Abu Sufyan, selesai dia dialog dengan Abu Sufyan, dia kata pada Abu Sufyan, kalaulah betul apa yang kamu jawab pada aku, itulah Nabi akhir zaman dan Nabi ini akan memiliki tanah yang berada di bawah pemerintahan aku ini. Dia tahu. Sebab tu dalam riwayat sebut Hercules, bila mana Abu Sufyan balik keluar daripada istana dia beberapa malam tak boleh tidur sebab nak buat keputusan, decision sama ada nak join Islam ataupun tidak. Sebab surat Nabi tu minta join Islam. Surat tu berisi salamun ala manittaba'al huda. Salam sejahtera kepada orang yang ingin mengikuti hidayah. Ini cara Nabi dia welcome mana-mana orang yang non-Muslim. Okay. Aslim taslam. Nabi kata, kamu masuk Islam, kamu selamat. Fa in abaita, sekiranya kamu mengabaikan. Abaita ni maksudnya tak peduli dengan tawaran ni, fa inna alaika ismul arisiyin, maka ke atas kamulah dosa orang-orang yang bekerja sebagai petani. Sebab kawasan Rom ni ialah kawasan pertanian. Okay. Hercules dia dapat surat tu, beberapa malam dia tak boleh tidur sebab dia seorang gubernur kepada Maharaja Rom. Okay. Sehinggalah sebahagian riwayat dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah pun ada sebut, dalam kitab Siyar Alam An-Nubala pun ada sebut. Okay. Ketika mana dia ni malam terakhir tu, esok tu ada perjumpaan dengan menteri-menteri dan padri, dia minta kepada orang kata apa, pembantu dia, esok panggil semua pembesar Rom yang ada dalam kawasan kita ni sekali dengan ahli agama, kumpul dalam satu istana, kita kunci istana tu.
Dan aku nak tanya beberapa soalan. Okey. Bila mana keesokannya dia tanya soalan. Dia kata telah sampai kepada aku surat daripada seorang lelaki di kawasan Hijaz, iaitu Nabi Muhammad. Okey. Dan surat ni minta kita ikut Islam. Dan aku rasa apa yang Muhammad sebut ni okey. Apa kata ataupun apa pandangan kamu kalau kita semua masuk Islam? Bila mana dia sebut lagu tu, golongan yang paling awal berteriak ialah golongan agamawan ataupun golongan padri. Kita tak setuju apa-apa semua. Pada waktu tu Hercules ni dia jadi takut. Bukan takut, dia rasa macam nak cancel balik cadangan tu. Padahal dia boleh guna kuasa dia untuk dia nak tukar, dia boleh tukar. Tapi dia takut. Sebahagian riwayat kata bila mana dia tengok orang banyak tak setuju, dia pun keluar kata-kata, dia kata sebenarnya aku nak test je kamu kuat tak Kristian hari ni. Cara dia. Berita tu sampai pada Nabi. Sampai pada Nabi. Nabi pun dengar orang cerita. Nabi kata miskin hadza rajul, miskin. Lelaki ni miskin. Dia kenal kebenaran tapi dia tak mahu. Dia play safe, dia tak mahu. Jadi nak cerita pada kita, cerita orang-orang yang kenal Islam dengan jelas tapi tak tukar agama, cerita tu memang ada. Orang macam ni ada, sampai zaman kita pun ada. Okey. Tapi entah apalah yang menghalang dia tak mau ikut. Sebab tu antara nikmat besar yang Allah Ta'ala beri pada kita ni, kita boleh ikut. Dan ada bab kita tak faham tapi kita ikut. Bukan senang untuk taat pada benda yang kita tak tahu. Sebab zaman kita hari ni, orang dia nak taat sesuatu, dia nak kena faham dengan logik dulu. Walaupun Quran suruh kita taat Allah dan Rasul ni, taat. Betul-betul taat. Sebab tu dalam Quran sebut ati'ullah wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Siapa yang taat pada Allah dan taat pada Rasul, kamu akan dapat rahmat. Maksud taat sini pasrah dengan segala apa arahan Nabi, arahan Allah Ta'ala, walaupun kita tak faham. Contoh solat kenapa bilangan rakaat sekian-sekian. Okey. Yang ni okey dah. Bila mana berada dalam keadaan yang gentir, kita dituntut untuk taat pada Allah dan Rasul. Sebab tu kalau tengok ada seorang sahabat nama dia Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah ni sahabat Nabi yang join perang Badar. Dia join perang Badar. Bila mana dia masuk dalam perang Badar, dia bawa satu senjata, dia bawa pedang dia. Dia bertempur dengan musuh dalam perang Badar. Allah Ta'ala takdirkan pedang dia patah. Terbelah dua. Patah dua. Okay. Bila mana patah, dia pergi jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, senjata aku patah. Tujuan jumpa Nabi ni nak minta, takut-takut ada senjata baru nak sambung perang. Nabi ambil satu pelepah tamar, Nabi beri kat dia. Nabi kata qatil bihadza, perang kamu dengan pelepah tamar ni. Kalau kita duduk tempat Ukasyah tu, macam mana kita? Kita kata, ya betul Nabi nak kena perang dengan dia ni. Tapi dia tak kira, dia kata aku kena taat. Aku punya kerja taat. Bila mana dia pegang, Allah Ta'ala takdirkan bertukar pelepah tamar tu jadi pedang, dan dia sambung balik perang. Dan dia namakan pedang tu dengan nama Al-Aun, yang bermaksud bantuan ataupun pertolongan. Ini termasuk daripada bab mukjizat Nabi lah. Benda ni dia sebut dalam kitab Siyar Alam An-Nubala. Cuma nak sebut pada kita taat. Poin sini ialah nak beritahu ketaatan pada Nabi dan Rasul ni pada perkara yang tidak difahami. Cuma zaman kita ni orang nak faham, dia agak payah lah. Kita tengok balik apa yang dia sebut sini. Syambal itu ialah satu tempat yang seperti Mekah. Ini yang disebutkan oleh Prakash Udaya. Dia kata Syambal ini sama macam Mekah. Dan Syambal dalam bahasa Arab bermaksud Darul Aman. Iaitu satu negeri yang aman. Bukan Kedah Darul Aman. Kedah Darul Aman cerita lain. Saya ada dengar cerita pasal Kedah Darul Aman ni. Saya tak tahu cerita ni betul tak, saja nak kongsi. Dia ada satu orang, Syekh Abdullah Al-Ghummari. Bukan Al-Ghummari yang duduk di Morocco yang masih hidup tu. Keturunan Ghummari yang masih hidup. Tapi dia ni antara orang kata apa? Orang Arab yang datang ke tanah Melayu. Dululah zaman 15 Masihi dulu. Zaman Raja Melayu ni Hindu dan Siam ni. Maknanya pengaruh agama Hindu. Jadi dia datang, dia baik dengan Raja Kedah yang nama dia Sultan Muzaffar Shah. Dia yang tukar nama kawan tu jadi Muzaffar Shah. Muzaffar Shah ni baik dengan dia. Sangat-sangat baik dengan dia. Masa nama dia nama Siam, saya tak ingat nama Siam dia tu. Sebab kalau tengok sejarah raja-raja tanah Melayu ni, nama dia memang macam tu. Dan dua agama yang dominan tanah Melayu ni ialah agama Hindu dan juga agama Buddha.
Hindu kemuncaknya zaman Majapahit. Lepas tu Buddha Sriwijaya apa saya tak ingat lah. Cuma nak beritahu pada kita, tanah Melayu pun terima benda yang sama. Mana kita Malaysia ni apa semua terima benda yang sama. Jadi Muzaffar Shah ni dia memuliakan Al-Ghumari ni, tokoh ulama ni yang banyak ajar ilmu di negeri dia lah. Okay. Pada waktu tu Kedah tak nama Kedah lagi lah, nama lain. Maknanya dia di bawah wilayah ataupun jajahan Siam. Okay. Dia dihidangkan, maknanya Syekh tu diberi satu bekas tu ialah bekas minum Muzaffar Shah sendiri. Dia minum pun pakai bekas tu. Sebab dia sayang pada ulama ni, dia bagi ulama minum bekas dia minum. Maknanya raja tu bagi bekas yang dia paling banyak guna, bekas tu. Okay. Bekas tu dibuat daripada emas dan perak, kebiasaan. Dan bekas tu pun bekas letak arak apa semua dulu. Okay. Jadi bila mana Syekh tu tanya, ni bekas apa? Dia kata, ni bekas yang aku selalu minum. Syekh tu ambil bekas tu, dia pun pecahkan bekas tu atas meja ke atas tanah. Lepas tu dia kata, hadza qadhun wa hadza darul aman. Betul tak? Saya tahu lah. Okay. Qadhun dalam bahasa Arab maksudnya bekas. Kan kalau tengok ejaan Kedah, qaf daha. Qadhun. Maksud dia bekas. Bekas dia bukan gelas, dia macam mangkuk cik yang orang guna untuk minum. Betul tak? Tak tahu. Tuan-tuan kena cek. Saya tak kata benda ni kena percaya. Cuma nak beritahunya itu. Okay. Itu sebahagian sejarah. Sejarah ni dia banyaklah. Sejarah tanah Melayu ni dia tidak ada orang kata apa penjagaan maklumat dia yang detail. Jadi kita nak terima tak mau terima tu dia tergantung. Sama macam Melaka. Kalau kita belajar zaman kita belajar sekolah menengah, saya sendiri masa kita belajar sekolah menengah tu, sebab apa negeri Melaka nama dia Melaka, yang kita belajar Parameswara dia lari daripada Temasek, lari daripada Singapura dengan sebab ada problem perang sampai di Melaka. Melaka tak nama Melaka lagi waktu tu. Dia pun bawa lah satu anjing buruan dia, tiba-tiba dia bersandar di satu pokok dan anjing buruan dia tu ditendang oleh kancil ke rusa di kawasan tu. Dia pun tengok, oh hebat kawasan ni, sebab rusa dia pun gagah boleh tendang anjing dia. Okay. Lalu dia tanya dia punya tentera dia, saya tengah bersandar, battle tengah bersandar di pokok apa? Tentera dia kata pokok Melaka. Okey, kita beri nama negeri ni Melaka. Itu dalam buku sejarah yang silibus sekolah lah. Okay. Tapi kalau kita baca dalam Ibnu Khaldun dan lain-lain, yang Ibnu Battuta dan lain, dia kata antara sebab Ibnu Battuta ni dia pernah sampai ke Sumatera dan kawasan kita ni. Dia antara traveller, orang Arab yang traveller. Dia kata Melaka dinamakan dengan Melaka kerana ianya ialah tempat pertemuan pedagang-pedagang daripada mana-mana negara di situ. Sebab tu kalau kita tengok, orang Arab dia akan panggil pelabuhan ni mulqa, tempat bertemu. Saya duk rasalah fakta tu lebih tepat Melaka dinamakan dengan Melaka berbanding sandar di pokok Melaka tu. Okay. Dia ada pengaruh bahasa Arab. Melaka mulqa, multaqa, tempat pertemuan bersidang. Okay. Malqa, tempat bertemu. Lalu diberi nama sebab pengaruh bahasa. Sebab memang waktu tu pengaruh bahasa Arab pun agak kuat. Dan bangsa-bangsa ni pun banyak masuk ke kawasan kita. Okay. Jadi cerita tadi iaitu cerita Hercules dia abaikan. Walaupun dia tahu kebenaran dia abaikan. Dan Hercules ni dia punya surat dia tu masih lagi kekal. Surat Nabi yang Nabi hantar ke Hercules ni masih lagi kekal. Disimpan di mana? Disimpan di Jordan. Di masjid negara Jordan. Tapi dia tak buka secara open lah. Tapi surat tu masih simpan. Surat tu ada. Saya pun tak pernah tengok tapi duk dengar daripada orang Jordan, daripada pensyarah kita kata di situ disimpan surat. Okay. Maknanya surat ni kalau kita tengok usia dia pun dah 1400 tahun, dah agak lama. Itu pun dipertikai oleh sebahagian pengkaji. Maknanya benda-benda macam ni artifak macam ni dia tak salah pun kalau kita nak percaya benda tu ada ataupun tak. Okay. Cuma nak sebut pada kita, dia bukanlah benda yang penting sangat untuk kita beri perhatian. Macam sekarang ni orang duk bising pasal ada pameran mana tah di negeri Pantai Timur ni duk buat satu pameran artifak Rasulullah ni. Okay. Setakat pameran saja tak ada masalah bagi saya kalau setakat pameran pedang, tapi dia macam ada benda-benda yang sudah diragui, artifak yang diragui. Kalau tuan-tuan ikut media sosial tuan-tuan akan tahu. Okay. Batu ababil, tak tahu daripada mana dia jumpa, tapi dia kata tu batu ababil yang burung tu bawa ketika mana Abrahah. Ada di negeri tu. Tak mau sebut negeri mana, nanti kena cop apa semua pula. Okay. Lepas tu
yang saya duk tengok orang duk share lah, dia ada buat kata apa, yang hari ni lah, yang jadi viral hari ni, satu bekas tu dia katakan ada peluh Nabi. Peluh tu ambil kat mana? Ekstrak daripada tempat tidur Nabi. Maka dia pun andaikan ada peluh situ, maka itu peluh Nabi. Tak penting pun sebenarnya. Kalau betul pun tak penting, kalau tak betul lagi tak penting. Okay. Lepas tu yang kedua, rambut Khadijah dan juga rambut Fatimah. Adalah satu orang mana tahagi upload dalam Facebook, dia kata ini ialah rambut Khadijah dan juga rambut Fatimah. Okay. Rambut ni, untuk tengok rambut ni hanya pelawak daripada kalangan perempuan saja boleh tengok. Lelaki tak boleh tengok sebab aurat. Tapi masalahnya dia upload dah. Kita tengok tu jadi aurat ke kita tengok dalam gambar tu. Okay. Dia kadang-kadang kalau tak cerdik tu dia akan nampak juga tak cerdik kat mana pun. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, ini benda-benda artifak ni, saya bukanlah anti artifak ni. Kalau benda tu betul, tak ada masalah. Dan memang kita akui antara negara yang banyak menyimpan artifak peninggalan Nabi ialah negara Turki, sebab memang benda tu dipindahkan ketika mana dia jadi khalifah zaman tu, khalifah Turki Uthmaniyah ni. Tapi tak banyak, benda tu tak banyak. Kalau orang kata cincin Nabi, kalau kita baca hadis riwayat Tirmizi, cincin Nabi dah hilang zaman Uthman lagi. Uthman sendiri bila mana dia duduk di telaga nama dia Al-Aris, telaga cincin, dia duduk macam mana entah, tiba-tiba cincin tu jatuh. Dan dia suruh orang turun cari, tak jumpa. Cincin yang Nabi buat cok, yang ada Muhammad Rasulullah tu hilang dan tak jumpa. Dan sebahagian besar baju-baju Nabi yang lain pun sudah reput, sudah hancur. Dan sebahagian besar sahabat ni pun, yang ada bahagian tu mereka tanam sekali dengan mereka. Bukan kata sahabat, hatta Abdullah bin Ubay, ketua munafikin tu yang duk lawan Nabi tu, dia nak mati, dia minta dengan Nabi baju dan Nabi bagi. Tiba-tiba ada satu orang cerita baju tu masih kekal, baju tu disimpan oleh satu kerajaan sultan di negara dekat-dekat negara kita ni lah. Lepas tu buat ujian DNA apa-apa semua, lepas tu macam-macam. Ini benda-benda yang nak divert kita supaya tak payah fokus pada benda lain, tak payah fokus pada hadis-hadis ni, pergi fokus pada benda tu. Sedangkan peninggalan Nabi daripada hadis-hadis tu banyak, amalan-amalan ataupun ilmu-ilmu yang Nabi beri. Tapi orang tak fokus itu, orang akan fokus pada artifak ni. Kalau artifak tu betul, kita bukanlah anti pada artifak. Tapi kalau artifak tu ialah satu benda yang kita kata hampir mustahil. Dia orang akan guna hujah, dia kata kalau untuk Nabi ni dia tak mustahil. Kalau untuk Nabi ni dia tak mustahil. Okay. Nak sebut pada kita bahawasanya itu termasuk daripada benda-benda yang kalau betul pun dia tak beri apa-apa penambahan ataupun pengurangan iman. Okay. Kita sambung lagi, dia sebut sini, manakala di Makkah juga ada sesuatu yang menarik perhatian orang supaya pergi ke sana, iaitu Kaabah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 125 yang bermaksud kami jadikan rumah itu, iaitu Kaabah, sebagai tempat berkumpul bagi manusia. Makkah juga terkenal dengan telaga Zamzam yang tidak pernah kering sehingga hari ini. Ia juga berhampiran dengan kawasan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalki Avatar yang ada dalam manuskrip Hindu ni, dia ada 8 kelebihan spiritual. Dia sebut sini. Yang pertama, Kalki Avatar yang terakhir ni, dia ada kebijaksanaan. Dia cerdik. Dalam kita belajar dalam bab sifat wajib bagi Nabi dan Rasul ni ialah fatanah. Yang kedua, mempunyai kendali diri, iaitu kemampuan mengawal hawa nafsu. Yang ketiga, keturunan yang dihormati. Yang keempat, mempunyai pengetahuan tentang wahyu. Yang kelima, seorang yang berani. Yang keenam, perkataannya menumpukan pada akhlak. Yang ketujuh, dermawan. Dan yang ke-8, ianya seorang yang ramah. Ini yang adalah manuskrip Hindu. Nak cerita pada kita apa? Ini semua benda ni ada pada Nabi. Nabi yang cerdik, Nabi lah orang yang paling kuat lawan hawa nafsu. Sebab Nabi sendiri pun sebut, akulah ulul irbah, akulah orang yang mempunyai kekuatan untuk kawal hawa nafsu. Okay. Kemudian Nabi datang pada keturunan yang dihormati. Nabi yang paling tahu tentang wahyu. Nabi orang yang berani. Sebab tu kalau tengok siri peperangan, banyak Nabi join perang. Walaupun Nabi seorang pemimpin, Nabi tak berada di belakang, Nabi pilih untuk berada di hadapan. Okay. Yang keenam,
perkataannya menumpukan pada akhlak. Memang Nabi ni dia punya tujuan utama dihantar ialah untuk membaiki akhlak. Innama bu'ithu li utammima makarimal akhlak. Jadi itu antara poin utama. Dan Nabi seorang yang dermawan, Nabi mudah beri, pemurah, dan Nabi orang yang ramah. Kesemua sifat-sifat yang dinyatakan dimiliki oleh kalki avatar ini sudah dibuktikan dimiliki oleh Nabi Muhammad. Kalki avatar juga akan diberikan sebuah kenderaan yang pantas bergerak oleh Siva. Siva ni Tuhan. Siva ni maksud dia apa? Tuhan yang mentadbir. Brahma maksudnya Tuhan yang mencipta. Lakshmi maksudnya Tuhan yang memberi rezeki. Itu nama-nama bagi Tuhan yang diletakkan. Dalam sejarah, baginda juga diberikan sebuah kenderaan yang bernama Burak yang pantas bergerak. Allah Subhanahu Wa Taala sudah membawa Nabi Muhammad SAW ke langit dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi bagi orang Hindu, dia percaya kalki avatar ni dia ada satu kenderaan yang diberi oleh Tuhan. Kenderaan tu dia boleh, orang kata apa, menerobos langit, boleh pergi ke langit. Kenderaan tu kalau kita tengok, kalau dulu-dulu kita boleh tengok bila mana zaman-zaman orang buat lakaran. Dulu antara benda yang orang selalu duk tampal kat dinding rumah ni, satu lakaran pokok huldi tu. Dulu-dulu. Lepas tu yang kedua lakaran kenderaan yang dikatakan burak tu, dia macam kuda. Lakaran tu kau tengok dia asal daripada mana? Asal mari daripada India, Pakistan, geng-geng Brelvi ni duk buat. Cuma lakaran tu tak betul lah kalau nak kata itu pokok huldi apa semua. Cuma yang bahagian apa benda ni, burak tu, kalau kita tengok yang diimani oleh orang Hindu ni pun, dia lebih kurang dengan lakaran yang dikatakan itu burak. Tapi yang pasti burak tak betul, tak boleh kita lakarkan macam tu. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi sifatkan burak ni, Nabi cuba cerita, burak ni fauqal himar dunal baghal. Nabi kata burak ni dia besar sikit daripada keldai, kecil sikit daripada baghal. Baghal ni dia kecil sikit daripada kuda. Kita tengok benda tu, kita pun jadi macam payah nak bayang. Dan benda tu pun tak penting untuk kita bayang pun sebenarnya. Dan Nabi kata bila mana dia berjalan kal barak, maknanya dia laju macam kilat. Sebab tu dinamakan dengan nama burak. Dan peringkat awal Nabi kata bila mana ni hadis riwayat Muslim, bila mana Nabi nak naik burak ni, dia macam tak beri kerjasama. Dia macam orang kata apa, degil sikit. Bila mana Jibril tenangkan baru dia boleh, Nabi boleh naik dengan elok. Tapi macam mana binatang tu, dia ada sayap macam mana, itu tak perlu untuk kita bincang. Kalau kita pergi ke Palestin, orang-orang yang pernah pergi mungkin, dia ada satu tempat di Masjid Aqsa ni, orang percaya itu tiang Nabi pernah ikat burak situ. Tali dia. Kalau pergi, tali tu masih ada. Tapi tali tu tak dibawa lah ke artifak di negeri tu. Tali burak tu tak bawa. Tapi tali tu bukan tali zaman tu lah, tali baru itu. Itu pun masih dipertikaikan oleh para ulama, kewujudan tiang tu. Sebab benda-benda ni dia tidak ada satu benda yang utama untuk kita fokuskan. Itu antara sikit saya nak tambah lah. Seterusnya dia kata sini, beliau yakni kalki avatar akan menaiki kuda putih dengan tangan kanannya sedang memegang pedang. Nabi Muhammad SAW juga sudah mengambil bahagian dalam peperangan, termasuk menunggang kuda dan bertempur dengan memegang pedang dan tangan kanannya. Jadi nak sebut pada kita, kalki avatar ni yang berani. Dia pandai menunggang kuda dan dia ada kemahiran berperang. Dia boleh perang dalam keadaan dia tak pegang tali kekang kuda. Ini kehebatan lah. Kehebatan yang ada bagi orang-orang dulu. Bila mana mereka ni menunggang kuda, mereka boleh memanah dalam keadaan menunggang kuda dan tak ada tali. Dan mereka boleh, orang kata apa, bertarung dengan pedang dalam keadaan tak pegang tali. Mereka boleh handle kuda tu. Ini kemahiran peperangan pada zaman tu. Dia kata kalki avatar ada benda tu. Dan Nabi Muhammad pun memang ada benda tu. Tapi tak sebutlah, yang dalam riwayat Nabi tak sebut kuda putih. Sebut tentang kuda ni pun ada orang dakwa keturunan kuda Nabi ni masih ada lagi. 8 million harga dia. Orang duk share. Cantik kuda tu, duduk di negara mana saya tak tahu. Tapi dia ada orang dia minat benda-benda macam tu. Dia macam suka cari.
Dia memang suka mencari benda tu. Dan dia jumpa lah, tapi dia boleh buat lah dakwaan. Dan dia berani buat dakwaan tu. Okay. Seterusnya dia sebut sini, Kalki Avatar juga akan menjadi penyelamat kepada umat manusia, seperti mana yang disebutkan dalam Al-Quran surah Fatir ayat yang ke-24 dan surah Sabah ayat yang ke-28. Ada menyatakan bahawa Nabi Muhammad adalah seorang pembawa berita gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Maknanya dia punya function dua-dua ni, Nabi Muhammad dan juga Kalki Avatar ni ialah benda yang mirip, lebih kurang sama. Ianya juga akan menjadi pembimbing ke jalan yang benar. Dalam sejarah, Nabi Muhammad sudah hidup pada zaman jahiliah yang penuh dengan kegelapan. Nabi Muhammad SAW kembali membawa umatnya dengan bimbingan wahyu agama Islam yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla. Okay. Poin dia sekarang ni nak beritahu kepada kita secara kesimpulannya. Saya nak baca sikit kesimpulan dia sebut sini. Apa yang disebut dalam kitab-kitab Hindu tu tentang satu orang nama Kalki Avatar ke Nara Sangsa ke apa-apa semua ni, ialah satu benda yang macam fotostick dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Adakah itu Nabi Muhammad ataupun adakah itu benda yang nak disampaikan tu ialah tentang diri Nabi, cuma nama dia lain? Wallahu alam, kita tak tahu. Okey. Tapi yang pastinya maklumat tu hampir sama. Dan orang Hindu dia ada dua kumpulan. Satu kumpulan yang kata ni tak keluar lagi, Kalki Avatar ni tak keluar lagi. Ada yang kata dah keluar dah. Dah mati dah pun. Okey. Cuma yang pastinya benda ni disebut dalam kitabnya. Benda ni disebut dalam kitabnya. Okey. Dan macam yang kita tahulah, bagi semua orang-orang Hindu ni mungkin maklumat ni dia tidak ada. Cuma nak beritahu pada kita bahawasanya ini ialah bahagian daripada keajaiban jugalah kita kira, sebab dia punya maklumat tu sama. Okay. Jadi saya rasa kita nak berpada situ lah kot. Memang ngam-ngam habis dah tu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.